Assalamualaikum dan selamat petang kepada doktor dan sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya akan membentangkan satu artikel yang telah saya pilih bertajuk Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Menengah dan Penyelesaian Masalah melalui Kaedah Hermeneutik. Artikel ini saya ambil di mana tahun keluarannya adalah pada tahun 2017. Kita proceed yang seterusnya. Ini adalah artikelnya yang saya masukkan. Seperti biasa, kalau dalam artikel jurnal ini mengandungi abstrak, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan, simpulan dan rujukan. Akan saya rincikan satu persatu. Kita masuk kepada pengenalan. Pendidikan moral ini diperkenalkan pada tahun 1983 sebagai subjek teras dalam pelaksanaan kurikulum baharu sekolah rendah dan selesai dilaksanakan pada tahun 1988. Oleh kerana berlakunya kemerosotan nilai, moral dan peningkatan masalah sosial dalam kalangan remaja merupakan salah satu subjek ini diperkenalkan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral ini melibatkan tiga aspek ini, iaitu intelek, afektif dan tingkah laku di dalam bilik darjah. Aspek-aspek ini dikatakan amat penting kerana dapat mematangkan fikiran pelajar dan dapat memastikan pelajar itu mengenal nilai-nilai moral yang baik dan nilai-nilai moral yang buruk, di mana pelajar itu dapat membezakanlah. Matlamat kurikulum pendidikan moral ini adalah untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. Kedua adalah memupuk perpaduan dan menjalin hubungan yang baik dalam kalangan pelajar sejak kecil lagi. Kita masuk slide yang seterusnya, iaitu tumbuhan PDP pendidikan moral mestilah mengkaitkan situasi atau isu-isu di dalam negara dan luar negara kerana supaya dapat membantu pelajar untuk menghadapi konflik moral berdasarkan kepada nilai dan prinsip moral yang dipelajari. PDP ini dikatakan lebih efektif apabila seseorang guru itu dia mengkaitkan peristiwa sebenar dengan kehidupan sehari-harian. Perancangan PDP oleh guru ini mestilah meningkatkan keinginan pelajar untuk menerokai pengetahuan baru, mengaplikasikan nilai terhadap keadaan sebenar dan membantu pelajar memahami kandungan pendidikan moral itu. Penyataan masalah iaitu masalah dan cabaran yang wujud dalam proses PMP. Masalah utama adalah pelajar tidak dapat mengkaitkan nilai yang dipelajari dengan keadaan sebenar dalam sehari-hari. Pendidikan moral di sekolah juga kebanyakan diajar oleh guru bukan option dan guru gagal menguasai penyampaian PDP pendidikan moral, kekurangan guru untuk mengajar dalam setiap kelas dan sikap pentadbiran yang merasa pendidikan moral ini macam tidak penting. Objektif kajian dalam artikel ini adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru dalam PDP di sekolah menengah, pembahasaan di kawasan daerah Batam Padang Perak dan juga untuk mengenal pasti cara-cara untuk mengatasi PDP pendidikan moral di sekolah tersebut. Kita tengok kepada metodologi kajian. Artikel ini menggunakan kaedah kualitatif berbentuk deskriptif, iaitu kaedah hermeneutik, di mana kaedah ini menginterpretasikan teks soal selidik bagi mengkaji dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses PDP pendidikan moral. Maksudnya soal selidik yang dibuat oleh penyelidik atau guru akan dijawab oleh guru. Itu merupakan teks dan hasil selepas kita menginterpretasikan teks tersebut dipanggil metatek. Metatek ini teks baharulah yang lebih jelas diwujudkan setelah memahami teks secara lebih mendalam, atau dalam erti kata lain ialah hasil interpretasi yang dibuat terhadap soal selidik yang mengandungi penjelasan terhadap makna yang dicari dalam teks tersebut. Kajian ini melibatkan guru-guru pendidikan moral di sekolah tersebut dan tempat kajian ini dipilih mestilah kerana bersesuaian dengan masalah dan terdapat subjek tersebut dan responden sesuai untuk menjawab soal selidik yang dibuat. Saiz populasi dalam kajian ini adalah selama 6 orang guru akademik biasa. Dapatan kajian.
Ini adalah daripada objektif pertama di mana masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan moral sekolah menengah. Kita dapat lihat masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan moral. Terdapat 14 masalah. Kita tengok satu persatu. 5 responden mengatakan pelajar tidak dapat mengkaitkan nilai yang senilai dalam keadaan sebenar, di mana pelajar ini tidak mempunyai kemahiran untuk menterjemah nilai yang dipelajari ke kehidupan seharian. Dan 4 responden mengatakan mempunyai masalah kekurangan bahan bantu mengajar dan guru tidak menguasai penyampaian pelajaran, dan guru juga menghadapi masalah untuk menyediakan BBM dalam masa yang singkat. Terdapat juga sekolah yang menyediakan BBM yang maksudnya kurang menyediakan BBM, dan guru tidak mempunyai pengalaman, kurang pendedahan dan terhadap subjek dan tidak tahu kaedah-kaedah penyampaian yang berkesan. 3 responden di bawah ini mengatakan pelajar kurang berminat, gagal memberi penerangan isu-isu moral dan guru mempunyai masalah penguasaan bahasa. Tengok seterusnya. 2 responden mengatakan masalah guru bukan option mengajar pendidikan moral, pelajar tidak memahami dan menguasai nilai-nilai dan pengaruh bahasa ibunda. 2 responden juga mengatakan masalah sikap pelajar yang tidak mementingkan pendidikan moral dan pelajar tidak memberi tumpuan dan kekurangan guru option pendidikan moral. Dan akhir sekali adalah 1 responden mengatakan masalah kurang bahan bantu mengajar dan suasana bilik darjah yang tidak selesa. Kita tengok pada objektif kedua. Ini adalah kedapatan kajian iaitu cara mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral. Terdapat 15. Kita tengok satu persatu. 6 responden bersetuju untuk mengatasi masalah PDP dalam pendidikan moral adalah dengan mengadakan taklimat seminar dan khusus, sokongan pentadbir, penggunaan ICT dalam PDP dan mempelbagaikan kaedah pengajaran, dan akhir sekali adalah mengadakan program peningkatan. Ini dipersetujui oleh 6 responden. Dengan mengadakan taklimat seminar dan khusus dapat membantu guru meningkatkan ilmu pengetahuan dan berkesanlah kepada guru bukan option, dan juga sokongan pihak pentadbir di mana pihak sekolah perlu memberi kerjasama dari segi masa, peruntukan, memberi perhatian terhadap aktiviti yang melibatkan siasat pelajar, memberi sokongan kepada lawatan dan kempen dari pihak luar. Seterusnya adalah penggunaan ICT dalam PDP. Seperti yang kita tahu, pentinglah dalam pembelajaran abad ke-21 seperti tayangan video, kerana ini dapat meningkatkan minat pelajar untuk belajar pendidikan moral. Seterusnya adalah mempelbagaikan kaedah pengajaran sama ada menggunakan perbincangan dalam kumpulan, simulasi, kuis, lakonan, projek, abstrak penggunaan ICT untuk menarik minat pelajar, dan mengadakan program peningkatan seperti program kemasyarakatan, bengkel teknik menjawab dan minggu moral. Kita tengok seterusnya. 4 responden bersetuju merancang aktiviti berdasarkan kebolehan pelajar di mana dapat meningkatkan minat pendidikan moral. Aktiviti mestilah berpusatkan belajar supaya pelajar itu lebih aktif. Lawatan ke rumah orang tua, gotong royong, ini adalah salah satu aktiviti yang boleh dibuatlah. Sembahan tarian pelbagai bangsa, kuis, mereka cipta, melukis poster, tayangan, perbincangan kumpulan dan pembentangan. Seterusnya 3 responden juga bersetuju menyediakan BBM menarik dan 2 responden bersetuju menyediakan bahan rujukan kepada guru. Ini adalah satu-satu responden bersetuju mengatakan cara untuk mengatasi masalah PDP adalah menyediakan bilik kas moral untuk memudahkan guru melaksanakan aktiviti dengan guru-guru yang lain, pemberian ganjaran kepada guru di mana untuk meningkatkan motivasi guru untuk terus mengajar, pemberian ganjaran kepada pelajar untuk menarik minat pelajar terhadap subjek tersebut, dan kita boleh beri dari kaedah pujian atau hadiah kepada pelajar yang mencapai tahap kecemerlangan supaya pelajar itu lebih minatlah untuk belajar pendidikan moral. Seterusnya adalah mewujudkan kelas kondusif, menganjurkan lawatan. Dengan lawatan ini dapat memberi pengalaman sebenar kepada pelajar tentang berkaitan nilai-nilai moral, kerana mereka dapat pengalaman yang teruslah daripada sana. Dan akhir sekali adalah mempunyai hubungan mesra dengan pelajar, dan sekolah perlulah mempunyai kemudahan infrastruktur dan prasarana. Dapatan kajian yang saya dan perbincangan ini saya
kumpulkan. Masalah utama dalam proses PDP adalah pelajar tidak dapat mengkaitkan nilai dengan keadaan sebenar. Menurut Tan, Rahimah dan Zuhaini 2015, mengatakan guru harus mewujudkan satu iklim bilik darjah yang sesuai supaya pelajar itu dapat mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru juga perlulah ambil peranan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk membantu pelajar bertingkah laku berdasarkan tindakan yang betul dalam kehidupan dan membantulah pelajar untuk minat. Masalah kedua iaitu kekurangan BBM dan peralatan memberi kesan negatif terhadap kesediaan dan motivasi guru dalam PDP. Guru sepatutnya haruslah berusaha dalam mencari dan menghasilkan BBM yang menarik untuk meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Ketiga adalah guru tidak menguasai penyampaian pengajaran juga menjadi masalah dalam PDP, terutamanya dalam kalangan guru bukan option modul Abdul Rahman 1986. Guru yang mengajar pendidikan moral ini mestilah mempunyai asas ilmu pengetahuan dan kemahiran lain berkaitan dengan pendidikan moral sebelum kita mengajar. Zakaria 2011 menyatakan pemahaman tentang konsep dan fungsi PDP akan memudahkan guru tersebut untuk menyampaikan subjek-subjek dalam pendidikan moral. Ini adalah cara yang efektif. Terdapat 4. Salah satu adalah membagaikan kaedah pengajaran. Kebolehan guru dalam merancang pelbagai kaedah dan teknik dapat meningkatkan minat, motivasi dan pencapaian pelajar. Setiap aktiviti itu perlulah dirancang untuk dan guru perlulah ambil kira tahap kebolehan pelajar-pelajar dalam kelas untuk melibatkan diri secara aktif. Cara kedua, mengadakan taklimat seminar dan kursus di mana untuk mengatasi kelemahan guru dalam menguasai penyampaian pengajaran pendidikan moral dan meningkatkan kemahiran pedagogi para guru dalam mengajar mata pelajaran pendidikan moral. Dan kursus tambahan juga dapat membantulah guru-guru moral untuk tahu kaedah-kaedah teknik-teknik atau pendekatan atau dikatakan strategi untuk mengajar pendidikan moral dengan berkesan. Cara efektif dalam PDP yang ketiga adalah menggalakkan penggunaan bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik. Guru-guru perlulah merancang bahan bantu mengajar yang menarik supaya dalam kelas itu suasana yang kondusif, dapat tarik minat pelajar dan juga menggunakan ICT untuk menarik minat pelajar mengikut proses PDP tanpa bosan. Kenyataan ini disokong oleh Abdul Rashid dan Al-Bai 2001, iaitu guru-guru perlulah memilih bahan bantu mengajar yang sesuai bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Yang keempat adalah pemberian ganjaran kepada guru dan pelajar kerana peneguhan positif akan membawa kepada keseronokan dalam diri pelajar-pelajar dan ia secara langsung tidak akan melahirkan minat untuk menguasai pendidikan moral. Pemberian pujian dan anugerah kepada guru juga akan meningkatkan motivasi seseorang guru itu. Kelebihan kajian atau artikel ini dapat saya tulis memaparkan secara jelas dan lengkap berkaitan penyataan masalah, objektif, metodologi dan dapatan kajian. Kajian ini memberi kebaikanlah sebagai bahan rujukan kepada guru-guru di luar sana dalam menyelesaikan masalah dalam PDP. Kelemahan penulisan bagi pembincangan dikatakan agak mengelirukan kerana ayat yang diambil sama dengan dapatan kajian. Kesimpulannya, guru perlulah berusaha memberi komitmen dan bersedia untuk mentransformasikan pengajaran mereka agar bersesuaian dengan tahap penguasaan pelajar. Dan semua pihak perlulah memberi komitmen dalam memastikan segala dirancang, dilaksanakan dengan berkesan dan masalah dapat diselesaikan. Masalah utama saya kumpul semula. Terdapat 3. Pelajar tidak dapat mengkaitkan nilai dengan keadaan sebenar, kekurangan BBM, guru tidak menguasai penyampaian pengajaran. Dan cara yang efisien dalam PDP adalah mempelbagaikan kaedah pengajaran, mengadakan taklimat, seminar, kursus, sekali adalah menggalakkan penggunaan bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik dan menggunakan pujian dan hadiah kepada guru atau murid. Cakap itu saja daripada saya. Terima kasih.